Okey, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Ini Abang Mat punya Saya nak buka Abang Mat punya dulu sebab dekat Abang Mat punya dua teori ni ada kesalahan. Okey. Jadi tuan-tuan, saya mohon kerjasama untuk berikan perhatian sebaiknya. Tengok betul-betul dekat mana yang kata berlaku kesalahan tu tadi. Baik. Kalau kata kita tengok, kalau kata Azim tengok, dekat mana yang salah Azim? Mana yang Azim nampak benda tu salah? Macam Tu tak ada salah. Ada Saya tak salah, ada. dia cakap salah. Tak ada ke penandaan resisten tu besar terus gitu je ke? Tak, Bukan dia. ini berkenaan dengan Do. do teori, bukan resistance. Azam nak cuba ke? Dua beradik nama dekat-dekat ni terror biasanya. Ke Abang Mat dah nampak ke mana yang salah? Belum je. Ingat guys, ingat bila mana salah buat marking untuk do teori, bila mana salah buat marking untuk do teori, untuk korang menentukan sama ada struktur yang sebelumnya itu kuat, kukuh dan sebagainya, akan berlaku kesalahan juga. Silat hari bulan korang boleh kata actually structure tu tak kuat pun, sedangkan kuat. Actually structure tu kuat tu, sebenarnya tak kuat, lemah je sebenarnya. Macam mana pula kita nak kata kuat tak kuat, lemah tak lemah ni? Macam mana kita nak menentukan satu-satu struktur itu kuat ataupun tidak, lemah ataupun tidak? Apa kriteria yang kita nak kata struktur itu kuat? Apa dia? Benda ni logik je guys, come on. Dekat SBR dengan RBS tu. Apa dia SBR, RBS, apa dia? Structure dia kata kuat tak kuat. Kuat tak kuat dekat SBR, RBS. So macam mana pula nak define kuat tak kuat menggunakan SBR, RBS ni tadi? Mungkin dengan melepasi para harga pada RBS ataupun SBR. Kalau dia tak melepasi. Okey, baik. Bila mana kita nak menentukan satu-satu struktur do teori itu kuat ataupun tidak, kuncinya ialah untuk kita melihat kepada point do teori itu sendiri. SBR dan RBS tu jawapan yang betul, saya tak kata salah. Cumanya dia agak kurang tepat. Pasal apa? Do teori dia general. Bila kita sebut do point, dia akan jadi general. Dia merangkumi semua marking. Dia merangkumi support, resistance, SBR dan RBS. Dan bila mana kita sebut do teori, dia tak kira dah trend apa, uptrend ke, downtrend ke, dia tak kira dah. Dia bila kita sebut do point, do teori, dia dah tak kira dah. Pasal apa? Dia general. Bila mana Azim sebut SBR, automatically kita hanya akan memberikan fokus kepada point lower low. Betul tak? Betul. Kita hanya akan memberikan fokus kepada point lower low sahaja. Itu merupakan kubu untuk downtrend. Saya tak nafikan, betul apa yang Azim cakap. Cuma sekarang ni untuk kita mengesahkan bahawa satu struktur tu kuat, bila mana dia buat low high, retracement berlaku pada low ataupun lower low. Itu dia. Boleh tak? Boleh aku. Tu dia. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni?
Tak ada. Cikgu yang cikgu cakap tadi cikgu, Ya, saya apa dia? yang retracement berlaku pada lower low. Boleh cikgu jelaskan sikit? Okey. Sekali lagi. Bila mana Azim sebut SBR, benda tu betul. Sebab dia zoom in. Dia pergi terus. Bila mana kita sebut SBR dalam dua teori, bermaksud itu merupakan point low dan lower low. Faham tak Abang Mat? Abang Mat? Okey, faham cikgu. Boleh? Baik. Faham, Masalahnya boleh. sekarang ni, bila mana kita pandang hanya kepada SBR sahaja, iaitu low ataupun lower low, kita lupa untuk menyemak sama ada telah pun berlaku retracement ataupun belum pada point low ataupun lower low tu tadi. Siapa? Point mana yang nak buat retracement tu? Lower high lah. Boleh? Boleh cikgu. Yang kuat, yang point, yang kubu kepada seller ialah lower low. Yang kita mengesahkan bahawa dianya kuat, point apa? Lower high. Boleh tak? Boleh cikgu. Tu dia. Jadi sekarang ni berdasarkan kepada struktur yang Abang Mat dah tanda ni, struktur ni agak-agak kuat ke tidak? Cikgu, saya cuba yang kesalahan tu cikgu boleh? Silakan. Yang dekat bawah lower low ada line monthly monthly Okey. Itu boleh jadi lower low, and retracement atas tu lower high. Tu dia. Cantik Azim, cantik. Tu dia. Okey, yang tu dah confirm betul ke? Betul ke? Confirm betul. Baik, macam mana pula bila market turun sampai sini? Macam mana pula bila market turun pula sampai sini? Mana saya tahu? Macam mana? Yang lain tak nak cuba ke? Azim seorang je malam ni cuba ni. Saya belajar kesayangan. Jangan takut untuk salah. Cuba. Cuba. Saya tunjuk satu persatu. Yang ni saya pakai warna merah. Baik. Jadi sekarang ni daripada atas ni dia turun ke bawah. Bila mana dia turun ke bawah, dia gagal untuk buat point apa? Lower low. Lower low. Dia buat higher low. Jadi dah bertukar pula low, high, higher low. Boleh? Boleh juga. Memberikan satu gambaran bahawa dekat sini nampak belum berlaku retracement ni. Satu. Pasal apa boleh buat warna merah? Sebab dah dia dah turun sampai sini dah merah lah. Double pixel lah. Ni satu lagi. Allah. Double pixel lagi. Ni satu lagi. Double pixel lagi yang ni. Tu dia. Jadi andaiannya bila mana berlaku point higher low di sini, ada kemungkinan besar dia akan buat higher high. Seterusnya dia akan mencari kedudukan SBR yang masih belum berlaku retracement. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Kemudiannya, bila mana dia gagal untuk membuat kedudukan higher low, higher high, dia naik takat tu sahaja. Yang ni masih lagi undecision ni masa ni dalam keadaan yang sebegini. So sebenarnya kita boleh trace kenapa berlaku begini dalam time frame daily. Sebenarnya kita boleh trace tu. Okey, baik. Kemudiannya daripada sini dia turun pula. Okey, dia turun ke sini pula dah. Ni leceh dua teori nak kena step by step satu-satu. Leceh dia kat sini lah.
Yang ni pula naik ke atas ni, jadi dia gagal untuk membuat lower high. Boleh tak, sorry, dia gagal untuk buat high high. Boleh tak kita declare dia sebagai lower high? Boleh tak? Soalannya, boleh ataupun tidak kita declare dia sebagai lower high? Soalan dia, boleh tak? Tolong cuba. Saya merayu. Tak boleh juga. Tak boleh tu. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak ada low-low. Tak ada lower low. Syarat untuk jadi lower high kena ada lower low gitu. Ya je. Yakin? Untuk downtrend. Ya. Siapa ajar ni? Yakin ke jawapan tu? Tak yakin je. Siapa pula dah tak yakin ni? Kena yakin lah dengan jawapan korang ni, masing-masing nak trade. Saya psycho sikit je. Memanglah. Yakin lah cikgu. Sebab dia downtrend. Apa dia? Yakin lah sebab dia downtrend. Dia dah sebab dia downtrend. Ya. Kenapa dengan downtrend saya tak faham? Sebab dia downtrend, dia kena ada low-low tu. Sebab dia downtrend, sebab dia kena ada lower low. Jawapan tu tak memenuhi skema jawapan. Siapa nak cuba? Orang lain? Benda senang je ni. Come on lah guys. Kenapa tak boleh declare dia sebagai lower high? Kenapa? Busra, cuba. Azam, cuba. Come on guys. Dapur aku 4 kali dah terpadam ni. Tak ada yang nak cuba. Jawapan dia simple je. Azim, cuba Azim. Tak tahu itu. Ya. Saya tak boleh. Tak boleh lower high. Sebab tak ada lower low. Kenapa tak cuba jawab? Sebab turutan untuk point dua teori bagi trend downtrend ialah high, low, low, high, low, low. Itu turutan dia. Betul tak? Betul. Kemas jawapan itu sempurna. Ya, boleh? Boleh je. Jangan takut untuk salah jawab. Sebab kalau tak cuba, salah dengan market, hilang duit. Salah dengan saya, tak tahulah tak hilang duit. Tapi tak tahulah apa yang takut sangat nak jawab ni. Saya pun tak berapa nak faham. Takut salah gambarnya. Jangan takut. Jangan takut. Ya? Baik. Seterusnya, bila mana dia dah naik ke atas ni, kemudian dia turun pula sampai bawah ni. Jadi bawah ni. Baik. Bila mana dia turun bawah ni, kemudian dia naik ke atas ni. Ni dia. Ni dia. Sini. Boleh tak kita declare ini sebagai lower low? Boleh ataupun tidak untuk kita declare ini sebagai lower low? Soalan tu guys. Akulah korang ni.
Ya, tu. Apa dia? Boleh je. Boleh je. Kenapa Ya. boleh? Nampak dia punya close yang candle bear tu lebih rendah daripada yang lower low sebelum. Kenapa yang lain tak confident nak jawab? Pasal apa? Apa yang kelirunya nak jawab kata itu lower low? Kenapa? Cuba try me. Bagi saya statement. Apa dia? Personally, kenapa kau rasa yang tu tak boleh jadi lower low? Sebab dekat Mungkin sangat. Mungkin sebab dia sebaris dengan lower low. Sebaris yang dengan sebelum- lower low yang sebelumnya. Kena ingat, bila mana berlaku candle biru yang naik selepas daripada anak panah tu tadi, makanya kedudukan lower low yang sebelum dah batal. Betul tak? Betul. Jadi lower low yang belakang tu dah tak valid. Faham tak? Faham? Mana kata strong point untuk sideway tu tadi, untuk base tu tadi adalah pada anak panah tersebut. Boleh tak? Boleh ke? Bila mana seller berjaya menguasai harga sehingga kepada peringkat tersebut, seterusnya buyer naik balik. Bila mana buyer counter, kena ingat, the more the seller, the more the buyer. Simple je hipotesis dia. Lebih banyak seller dalam pasaran, makanya untuk pergerakan yang berikutnya yang bertentangan dengan pergerakan yang sebelum ni memerlukan kuantiti buyer yang lebih tinggi in term of quantity ataupun value. Faham tak? Ke tak faham? Tak boleh dapat? Tak dapat ke? Lagi sekali cikgu. Bila mana dekat lower low yang pertama dalam base yang sama, perhatikan base yang sama sekarang ni. Dalam base yang sama, market dah buat lower low. Ngam-ngam soy dia duduk dekat situ. Baik, selesai, tak ada masalah. Bila mana dia dah duduk dekat situ, okey, seller dah berjaya menguasai pasaran hingga ke aras harga yang sama dengan SBR monthly tu tadi. Seterusnya buyer naik sampai jadi lower high, tapi gagal buat retracement. Nampak tak dekat situ? Boleh Nampak. tak? Setakat ni okey. Nampak. Baik. Kemudian dalam base yang sama, perhatikan pada anak panah yang berwarna merah tu tadi, seller berjaya menguasai pasaran sehingga kepada yang anak panah punya close price tu lah. Saya tengok dia beza sikit je lah, tak banyak, tapi dia lebih rendah. Itu yang paling penting. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh yo. Makna kata, in term of value, nilai yang anak panah tu lebih besar nilainya berbanding dengan close lower low tu. Boleh tak? Boleh yo. Boleh ke? Katakanlah, contoh, katakanlah pada lower low yang sebelumnya nilai di situ ialah $50 million. Contoh. Makna kata nak tak nak dekat anak panah tu kena lebih daripada $50 million. Betul ataupun tidak? Betul yo. Sebab kalau kata dengan nilai $50 million dia boleh turun sehingga kepada lower low punya close price, maksudnya yang anak panah tu dia lagi rendah. Tentu-tentu dia lagi lebih. Faham? Faham yo. Bila mana nak berlaku satu candle yang bergerak bertentangan dengannya selepas daripada itu. Lower low yang anak panah warna merah tu candle warna apa? Merah je. Candle warna merah. Okey. Kalau bertentangan dengannya selepas itu, selepas siap candle merah, nak berlaku bertentangan pergerakan tu tadi, candle tu warna apa? Biru je. Biru. Seller dah jadi, buyer nak masuk. Kalaulah dekat situ $60 million, contoh, boleh tak bergerak jadi bertukar warna biru candle tu dengan jumlah buyer yang hanya $30 million? Boleh tak? Seller 60 sekarang, buyer masuk 30. Boleh tak candle tu bertukar jadi biru? Tak boleh je. Tak boleh. Tak boleh yo. Kalaulah seller dekat situ $60 million,
berapa sekurang-kurangnya buyer nak kena bergerak, nak kena ada kat situ untuk dia bertukar jadi biru? Kena lebih. Lebih Daripada daripada Kena 60. lebih. Boleh faham? Boleh je. Itu dia. Sebab tu penting untuk kita mengenal pasti dekat mana kemampuan seller mengekalkan domination, possession, pengawalan, macam mana nak cakap, pengawalan dia lah, pendominasian dia dalam pasaran. Ini cara yang paling baik pada saya. Bila mana kita dapat menentukan kedudukan lower low tu tadi. Dan bila mana berlaku candle yang berwarna biru tu tadi, dia dah membatalkan kedudukan lower low yang sebelumnya. Seterusnya, tengok betul-betul, ini semua akan jadi batal. Ini dia point dia. Boleh tak? Ada argument dekat sini tak? Tak ada je. Boleh. Semua faham ke? Faham yo. Bushra Faham, faham ya. tak? Faham cikgu. Okey, baik. Azim okey ke Azim? Okay go. Okey, baik. Seterusnya dekat sini pula. So yang ni dia naik sampai sini, dia turun, dia naik balik. Yang ni dah batal yang ni. So saya tarik yang ni pergi sini. Kemudiannya dia turun lagi sampai sini dan dia batalkan yang ni pula. So saya tarik sampai sini. Simple je nak trace. Tengoklah dia batal ke tidak. Gitu je sebenarnya. Okey. Itu dia. Dekat situ. Jadi ini sekali lagi lower low, sini lower high. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Daripada atas ni turun sampai bawah ni, batal tak lower low ni? Batal tak? Batal tak? Tak batal. Bila tak batal, itu point dia tu. Boleh letak. Tu dia. Dekat situ. Dapat tak? Dapat je. Dapat ke dapat? Okey. Dapat. Alhamdulillah. Baik. So sekarang bila mana dah turun sampai sini, ni banyak ni yang tak complete ni. Abang Mat hantar bila ni Abang Mat? UCAT ni Hari apa ya? on vacation ke masih lagi kat rumah macam ni? Vacation tu. On Kat vacation. Kuantan. Itu yang mengganggu tu. Itu yang mengganggu tu. Buat assignment jadi huru-hara tu pasal tu lah tu. Ya. Sebab pun lewat malam ni. Ingat guys, tak ada masalah. Saya bukan kata jangan pergi vacation, bukan macam tu, tak. Tapi ingat, bila buat analisis, tolong hati-hati. Bom meletup kat sebelah pun lantakkan dia. Tak, sungguh saya macam tu. Bini saya, kalau dia nak suruh saya apa-apa, selagi saya tak settle analisis, saya takkan menyanggut, saya takkan berganjak. Tu terang saya cakap, bahaya. Okey. Ni kita nak tengok ni batal ke tidak ni. Okey. Yang ni dah batal. So saya padam yang ni, straight pergi kat sini. Okey, yang ni turun sini, naik sini, turun sini, naik sini. Okey. Baik. So sekarang ni yang ni tak boleh ambil. Okey. Yang ni boleh tak kalau nak ambil sebagai dia punya high dia, boleh tak? Nak ambil ni, boleh tak? Boleh tak? Boleh oh. Boleh. Okey. Fani kata boleh, saya ambil lah. Sebab Fani kata boleh. High bukan lower high Okey. Seterusnya daripada sini dia turun sampai sini. Okey, sekarang ni soalan saya. Boleh tak ambil ni sebagai high ni? Fani yang kena jawab sebab tadi dia kata boleh. Fani, mana Fani?
Tak je Ustaz. Apa Pak Long tak ada? Tak ada. Patutlah. Bushra boleh tak Bushra? Bushra. Tak boleh ke? Pasal apa tak boleh? Azam, Dia dah jadi high cikgu. dia dah jadi High. high. Kenapa dia jadi high? Sebab terjadi trend penurunan trend. Yang jadi yang sebelah tu jadi high low. Sebelah mana jadi high yellow? Yang sebelah kanan tu. Sebelah kanan. Resistance tu jadi jadi dia jadi high low lah. Resistance tu jadi high yellow. Resistance yang ni ke? Ni Bukan yang sebelah kanan lagi. sebelah kanan lagi. Yang tu high. Memang yang tu. Kita tak sampai sini lagi. Kita baru sampai sini. Oh, okey. Okey. Benar baik. Soalan saya sekarang, ini apa nama point? Okey. Kalau boleh jadi high lagi. High. Ya. Eloklah kau dengan Fani sama je. Abang Mat. Saya cikgu. Yang ni point apa nama dia? Yang atas ni. Sama juga cikgu. High. Elok. Azim, awak harapan saya. Fikir baik-baik sebelum jawab. Dia jadi point high sebab high kalau kita letak high sebelah kiri tu sebab dia dah batal kalau dia turun bawah tu. Yes. Itu dia. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia, guys. Kenapa Azim nampak korang tak nampak ni? Apa yang membuatkan korang tak nampak? Bukan ke point high yang sebelum ni dah dibatalkan oleh kedudukan, apa nama sekarang ni dia akan jadi apa high low lah sekarang ni. Saya remark kat situ. Ni. Yang ni akan jadi high low lah yang ni. Yang ni akan jadi high. Pasal apa dia jadi high? Sebab SBR ni dah batal. Terang lagi bersuluh tu dah batal kan? Candle mana yang batalkan SBR ni, Bushra? Candle merah. Memanglah candle warna merah. Tarikh dia berapa? 5/9, 29/8, 22/8, 15/8. Saya ulang. 15/8, 22/8, 29/8, 59. Mana satu? Yang sebelah high. Yang sebelah high. Yang ni, betul? Ya. Batal lah. Straight away dia akan ke atas lah. Gitu. Boleh tak? Abang Mat, Boleh, Azam cikgu. dengan Fani. Boleh cikgu. Boleh. Macam mana boleh. korang tak nampak? Baik. Jadi sekarang ni, bila mana dia dah jadi low, high, high low, kenapa saya fokuskan dia dengan uptrend? Sebab ini struktur yang ada sekarang. Saya tak ubah dia jadi lower low, sini lower high, sini pula nak letak apa. Faham tak? Nampak tak Abang Mat? Faham je. Okey, baik. Nampak. Bila mana sekarang ni, okey, bila mana sekarang ni dia dah
dia gagal untuk membuat kedudukan high yang lebih tinggi daripada high yang ada dekat crosshair saya ni. Okey, dia buat balik dekat sini lower high, lower high. Dekat sini akan jadi lower high. Boleh tak? Boleh je. Sini akan kekal sebagai high, sini akan jadi lower high. Boleh tak? Low je. Oh sorry, low. Low. Low, sini akan jadi low. Tu dia. Selesai dekat situ. Makanya dia akan jadi macam ni. Ni warna biru. Sini lower high, sini akan jadi lower low, sini akan jadi lower low. Lepas dia buat lower low, okey, dia nak buat apa? Lower high je. Lower high. Kalau Abang Mat ambil struktur yang besar daripada high turun ke lower high ni, nak tunggu dia buat lower low ni jenuh. Memang betul dia akan buat lower low, tapi masalahnya jenuh nak tunggu. Faham tak? Faham je. Baik, macam mana kita nak confirmkan bahawa telah berlakunya lower low? Sekarang ni tak confirm lagi ni, lower low dah jadi ni. Sengaja saya buat macam tu sebab nak memberikan gambaran lepas ni kedudukan market tu macam mana. Masalahnya lower low tu belum berlaku. Macam mana kita nak confirmkan bahawa telah pun berlakunya lower low? Macam mana? Jawab. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Lihat kepada ni je. Apa dia? Lihat pada SBR yang terdekat dulu. Lihat pada SBR yang terdekat. Salah. Siapa lagi nak cuba? Cikgu. Ya. Bull tu siap dulu. Bull tu siap. Bila Siapa jawab tadi? Azim. Bull tu siap. Tu jawapan dia. Bila mana candle weekly close as a bull, then lower low telah pun disahkan bahawa dia telah berlaku. Selesai. Analisis yang saya buat dekat tuan-tuan sekarang ini merupakan analisis single time frame analysis tanpa melibatkan mana-mana time frame. Saya tak hirau pun marking daripada time frame monthly, saya tak hirau pun resistance daripada time frame daily ke monthly ke apa ke, saya tak pandang. Saya hanya memberikan fokus kepada kedudukan dua teori yang saya nampak dekat time frame weekly sahaja. Kalau kata cukup mahir, kalau kata cukup faham, insya-Allah boleh nampak. Tanpa perlu untuk kita mengubah time frame. Lagi pula untuk orang yang nak sharp entry, dia kena tukarlah time frame rendah, nak mengurangkan floating dan sebagainya. Tapi kalau kata memang jenis orang yang suka entry secara pukal layer dan sebagainya, satu time frame pun sebenarnya dah cukup kalau betul-betul faham. Okey? Boleh? Boleh je. Azam, adakah awak on vacation sekarang? dekat office cikgu. Allah, sekarang ni kat office lagi? Ya, tengah kerja. Masya Allah. Kerja kat mana? Saya cuba airport. Oh, airport. Airport mana? Airport Penang. Oh. Masuk pukul berapa? Masuk petang tadi. Oh, masuk petang. Aku ingatkan daripada pagi tadi. Dahsyat penuh. Apa nama? Fani dengan Bushra okey tak? Boleh. Tapi saya duduk luar tapi dia macam bising sikit. Okey, tak apa. Nanti ada recording, nanti tengok balik. Apa nama untuk USD CAD setakat ni time frame weekly sahaja, ada sebarang soalan ataupun tidak?
Kalau tak ada, saya nak ubah, saya nak tukar pergi Azim punya template ni. Abang Mat, saya tunggu Abang Mat balik Selangor, dah settle, dah ready, dah berehat semua. Then bagi tahu saya, Amin, saya dah ready. Okey, then baru kita akan semak balik marking tu satu persatu. Boleh Abang Mat? Boleh cikgu. Sekarang ni saya pun tak nak ada any engagement dengan Abang Mat sebab masih lagi bercuti. Jadi memang kita akan terganggu. Fokus kita tak boleh nak fokus. Ni entah dekat luar apa ni. Tak duduk rumah cari line apa ni. Kat rumah cikgu. Kat rumah, mujur rumah ada line. Ambil bilik tu. Okey, baik. Betul, okey cikgu. So saya nak tukar kepada Azim pula. Azim ada hantar AUD CHF. Okey, ni Azim punya, betul tak Azim? Betul cikgu. Betul. Okey, nampak dia ambil details. Cumanya itulah, apa nama, bila mana lower high letak dekat bull Lower high letak dekat bull, jangan letak dekat bear. Itu je yang Azim punya. Lower high letak dekat bull, jangan letak dekat bear. Macam contoh yang ni. Yang ni Azim nak buat point high, kena letak dekat bull, jangan letak dekat apa nama bear. Boleh Azim? Boleh cikgu. Okey. Untuk ni ada soalan tak Azim? Untuk awak punya plotting ni, mana yang keliru, mana yang tak nampak? Ada sebarang soalan? Ya, itu ada. Ya. Sebab kalau tak ada, saya nak tanya ni. Kalau yang cikgu, kalau yang pendek contoh ni pendek tu. Okey, kalau pada atas tu dia turun tu dia yang starting bawah monthly saya letak support tu. Kalau dikira sebagai low, macam naik tu. Maknanya belah kiri ni masih nak disamakan sebab dia orang dah kira kalau low high dah batal dua lower low kat belah kiri ni. Yes, betul. Jadi bila mana dah batal, padam. Jangan biar. Terus direct tu. Direct je. Okey. Sebab kita belum belajar jenis struktur lagi ni. Macam mana yang kita nak katakan bahawa telah berlakunya pecahan. Kejap Okey, baik. Saya buat balik. Ini yang asal yang Azim punya. Kalaulah kata kita nak kata bahawa yang ni saya padam. Okey, yang ni saya padam. Point-point ni semua saya padam. Okey. Saya tak nak tengok apa nama marking. Saya hanya just fokus kepada dua teori sahaja. Tengok betul-betul. Jadi saya tak nak korang terganggu dengan marking dulu. Saya padam dulu. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita hanya ada marking untuk dua teori sahaja tanpa ada sebarang marking SBR, RBS, resistance dan support. Baik, tengok betul-betul, cuba perhatikan. Yang ni tak ada lagi. Contoh. Baik. So sekarang ni guys, kalau kata korang perhatikan kepada apa nama lower high ni tadi, dekat sini ada resistance. Okey. Then dekat sini ada SBR dekat sini. Dekat sini ada SBR. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Bila mana dia nak naik daripada low ni tadi, spot yang paling cantik dia nak parking dia punya high tu dekat mana? Kat low. Jawab dengan menggunakan SBR, RBS, support dan resistance. Jawab dengan menggunakan jawapan marking. So dia akan lebih detail. Saya boleh nampak korang faham tu macam mana.
SBR dia tu. Siapa jawab tu? Azim. Soalan saya apa dia tadi? Dia nak parking lower height tu kat mana? The best place to park point high yang pertama untuk uptrend dekat mana? Saya ulang balik soalan. Untuk mengatakan bahawa telah berlakunya perubahan uptrend, yang pertama. Yang kedua, untuk kita kata convincing lah point high tu memang sedap lah, dia parking situ memang sedap. Dekat mana? Resistant je tu. Resistant. Dalam resistant, atas resistant, bawah resistant. Atas. Atas resistant. Itu yang paling sedap. Maknanya daripada line ni ke atas. Betul tak? Betul. Okey, baik. So bila mana kita boleh nampak kedudukan high tu tadi lebih tinggi daripada resistant, maka ni cantik lah. Memang sedap lah dia parking situ. Okey. Walaupun dekat sini dia ada buat base dekat sini, okey. Dia ada buat sideway dekat situ, dia cuba untuk break tapi tak jadi dan sebagainya. End up dia berjaya buat high tu dekat sini. Dia membatalkan SBR yang pertama. Itu kayu ukur macam mana kita nak kata bahawa uptrend tu tadi cantik, solid, kuat. Okey, dia membatalkan SBR yang pertama, iaitu lower low. Seterusnya dia buat point high lebih tinggi daripada kedudukan lower high. Boleh tak? Boleh je. Boleh tu. Kedudukan lower high ni pula, macam mana kita nak define kata dia kuat? Kita kena tengok resistant, sama ada dia parking bawah resistant, dalam resistant ataupun lebih tinggi daripada resistant. Boleh tak? Boleh je. Baik. Jadi bila mana dia berjaya parking point high ni dekat sini, itu memberikan satu gambaran bahawa uptrend ni kuat. Okey, baik. Selesai dekat situ. Masalahnya sekarang ni ialah bila mana dia jadi gini. Itu yang jadi masalah. Bila dia jadi macam ni, makna kata the next level untuk dia buat higher high yang paling cantik sekali ialah dia kena batalkan SBR ni. Boleh faham? Boleh tu. Itu baru betul. Itu yang paling cantik. Itu yang paling cantik. Tapi kalaulah sekiranya dia dapat buat higher high yang lebih tinggi daripada resistant ini pun dah memadai. Boleh? Boleh je. Okey, baik. Boleh. Kita belum masuk lagi kepada macam mana kita nak menentukan satu struktur itu kuat ataupun tidak. Sebab bash yang sekarang ni masih lagi belum mahir sepenuhnya macam mana cara nak marking do teori, macam mana nak plotting do teori. So saya tak boleh nak move on kepada syllabus yang seterusnya. Okey. Baik. Dalam masa yang sama sebenarnya, bila mana korang dapat membuat andaian placing kedudukan do teori untuk wave-wave yang akan berlaku, sebenarnya korang dah ada satu advanced topic yang secara tak sedar korang dah tahu apa itu comfort zone. Comfort zone ni saya tak pernah lagi berjaya untuk mengajar mana-mana syllabus. Tak pernah. Pasal apa? Sebab tak ada satu batch yang dia bergerak uniformly, pemahaman tu satu level yang sama. Tak ada. Tapi bila mana korang berjaya untuk menentukan point do teori tu cantiknya parking dekat mana, itu pun sebenarnya menandakan bahawa korang dah faham comfort zone tu dekat mana. Okey, sebagai contoh saya tunjuk. Okey. Ini kita kata resistant dekat sini. Baik. Selesai. Resistant dekat sini. Okey, janganlah korang makin resistant macam tu pula. Ni saya buat contoh. Okey, ni warna hitam. Okey. Saya nak sekurang-kurangnya higher high tu dekat sini. Sekurang-kurangnya. Seterusnya, bila mana saya nak target higher low, saya target dekat sini. Ini dia sebenarnya apa nama dia punya comfort zone.
naik turun, naik sini balik, turun sini balik, gitu je. Macam mana kita nak target? Boleh tak? Dapat tak? Dapat je. Dapat. Comfort zone ni sebenarnya benda yang simple. Tak susah pun comfort zone ni. Okay? Baik. So kalau kata nak baca dalam wave yang besar, saya maksudkan daripada atas ni lah, daripada atas ni turun sampai bawah. Sebab kita boleh nampak yang ni wave yang panjang. Mungkin ada yang pernah dengar pasal elite wave. Dia akan kata, ini wave nombor 3, ni nombor 1, ni nombor 3. Ikut korang lah, korang nak kata macam mana pun. Kalau kata dah belajar elite wave, tapi minta tolong satu je, biar betul-betul faham. Jangan tak faham apa, ambil orang kata ambil tangkap muat gitu je. Janganlah. Okey. Baik. So sekarang ni saya nak tengok yang kat sini. Kalau saya detailkan wave yang berada di sini, cycle yang berada di sini, yang ni tak batal lagi ni. Kalau kata kita zoom in cycle yang ada dalam ni kan, ni actually tak batal lagi ni. Ni ada. Okay. So dekat sini dia boleh naik sampai sini, kemudiannya dia turun. Okay. Sebenarnya sini ada satu wave. Okay. Baik. Kalau kata kita dah dapat satu wave ni tadi, yang pertama kita boleh tengok dia punya ni, kita boleh kecilkan lah. Okay, sini high, sini low, sini lower high, sini lower low, sini lower high. Baik. Masalah dia sekarang ni, lower high dengan lower low ni dah batal. Okay, ketepikan dia dulu. Baik. So sekarang ni dekat sini pula, yang ni tak batal lagi, tapi retracement dah berlaku. Jadi apa yang korang boleh buat ialah, okay, ni dia. Aim saya yang seterusnya, saya nak dia parking. Kalau boleh parking dalam ni cukup cantik. Faham tak? Dapat tak? Ke tak dapat? Dapat je. Apa dia? Dapat. Dapat. Yang lain dapat tak? Azam, Azim, Fani, Bushra dapat tak? Okay. Tak dapat. Korang dapat tak ni? Kenapa parking dalam je tu? Kalau Kenapa untuk parking dalam tu? untuk kata you kata cantik lah. Cycle yang dalam tu. Dalam resistance tu. Okey, baik. Saya cuba. Kalau kita perhatikan daripada atas ni, okey, daripada atas ni kalau kita perhatikan straight away sekarang ni, bila mana dia batal, dia dah turun, ini low high, ini akan jadi lower low. Tapi dalam base ni tadi, okey, kita boleh trace ada satu kedudukan cycle dekat sini sebenarnya. High, low, lower high, okey, kemudiannya lower low. Okey, baik. Sekarang ni bila mana dekat sini dah ada satu cycle, okey, yang atas ni dia turun ni dah batal lah, selesai. Bila mana candle ni high ni siap. Tapi dekat sini belum batal lagi. Bila dekat sini belum batal lagi, saya nak saya remarkkan dia. Okey, high, sini low, sini lower high, sini lower low. Okey. Sekejap. Okey. Baik. So dekat sini bawah ni lower low. Seterusnya dia naik atas ni, dia buat lower high. Tapi yang tu dah batal lah. Okey. Bila mana high ni siap, dia dah membatalkan kedudukan SBR dekat sini. Yang ni bukan yang ni. Jadi maknanya lower high tu kat sini, dia naik atas ni, tak kisahlah, dia batal. Okey, dia batal.
Selesai dekat situ. Bila mana dia batal, kemudiannya dekat sini pula. Okey. Bila mana dekat sini, sini ada satu dia naik yang tadi tu, dia naik, okey. Kemudiannya dia gagal untuk membatalkan kedudukan SBR yang ini. Okey, dia gagal untuk membatalkan kedudukan SBR yang itu. Sama ada low itu di sini ataupun di sini, nanti korang cek balik. Sebab dekat sini ada satu candle bull, takut-takut yang ni dah batal. Kalau yang ni dah batal, korang boleh ambil macam ni. Korang boleh ambil macam ni. Okey, boleh tak? Boleh kot. Boleh juga. Saya ambil yang tu teruslah, saya ambil yang tu terus. Baik. So bila mana ini merupakan point lower high, saya nak sama juga kaedah dia dengan yang ini. Sebab tadi kan dekat sini ada wave, sini sebagai lower high, sini sebagai lower low. Ingat tak? Ingat. Macam Azim cakap, yang paling cantik bila mana dia close atas resistant. Ni resistant ni. Ni resistant, dia close kat sini. Cantik lah tu. Placing dia cantik lah. Faham tak? Faham je. Sekarang ni hal yang sama. Cycle yang kecil ni, ni resistant dia. Jadi kalau kata boleh, saya nak dia close lebih tinggi daripada resistant yang ini. Boleh tak? Dapat tak? Okay je. Itu je, simple je. Tak susah pun benda. Pemahaman yang sama. Cumanya apply pada cycle yang berbeza. Okey, boleh? Boleh je. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada je. Tak ada. Yang lain-lain ada soalan? Azim, Azam, Fani, Bushra, ada soalan? Tak ada je. Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau korang tak ada soalan, Fazil ada soalan tak? Fazil pun tak ada juga. Okey. Baik, last kita akan tengok Bani punya marking. Kita akan tengok Bani punya marking. Bani pula, Bushra. Telegram tu Bani. Okey. Weekly. Bushra, awak ada tak Bushra? Oh, ni weekly. Bushra? Hello, hi, hello. Okey. Baik. Marking GJ ni tak salah buat sama-sama ni. Okey. So far okey marking untuk GJ. Azam dengan Fani bila nak hantar floating? Saya tak siap je tu. Baru ni balik kampung tak sempat. Saya pun tak siap hari tu. Azam kampung kat mana? Sik Kedah. Okey. Kita ada ada dua orang lagi yang Abang Saparin dengan siapa lagi seorang, saya dah lupa dah nama dia. Langsung MIA. Tak apa. Yang mana ada ni teruskan. Macam contoh Azim, kalau kata ada pilihan pair yang tersendiri, sebab kita bagi assignment, agihan assignment tu tadi adalah mengikut kepada apa yang saya bagi. Okey, contohlah kata ada trade sendiri kan, masing-masing trader kan ada trade sendiri kan. Jadi try apply Bada punya dua teori dan sebagainya, try nak buat mapping dan sebagainya. Kalau kata nak hantar yang tu pun boleh, tak ada masalah. Saya faham, jangan risau. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak berkenan trade pair yang saya bagi tu, tapi disebabkan assignment dia kena buat.
So daripada tak buat assignment langsung, alang-alang dah trade pair tu, buat analisis, buat marking sekali, nak hantar, boleh, tak ada masalah. Kita akan semak sama-sama. Okay, Abang Mat ada apa-apa nak tanya? Ya cikgu. Cuma nak tanya apa ni, daripada yang kita belajar ni, macam mana cara kita nak entry cikgu? Cara kita nak entry adalah apabila kita dapat mengesan kedudukan poin yang bakal berlaku. Okey, berdasarkan kepada GBP JPY time frame monthly ni tadi, trend yang terkini, trend apa Abang Mat? Uptrend je. Uptrend. Kalau Abang Mat nak entry, pertama Abang Mat kena tahu apa kedudukan entry Abang Mat. Abang Mat nak swing ke, Abang Mat nak intra ke, Abang Mat nak scalping. Itu yang pertama. Okey. Setelah dapat mengenal pasti kedudukan entry Abang Mat, jenis entry Abang Mat, and then Abang Mat kena tentukan mengikut kepada, kadang-kadang dia bukan time frame sebenarnya. Kadang-kadang bukan time frame pun. Contoh kalau kata ada rezeki lah, cuba kita tengok dekat ni jap. Okey, baik. So ini kita kata apa nama, higher low. So sini dah berlaku higher high lah sebenarnya ni. Okey, sini dah jadi higher high. Sebab apa? Candle pada minggu lepas close as a bear. Boleh? Ya. Ni sebenarnya dah jadi higher high. Sekarang ni adakah dia akan buat higher low ataupun dia akan terus terjun ke bawah? Tu soal dia. Dia ada dua kemungkinan sekarang ni. Dia gitu. Sama ada dia akan ke atas atau ke bawah untuk weekly. Baik, kita tengok pula dekat daily. Baik, sekarang ni Abang Mat, kalau kata Abang Mat perhati tengok dekat daily, sekarang agak-agak apa yang berlaku pada daily? Daily dia akan buat akan buat higher low je. Akan buat higher low. Ya. Jangan ikut je apa Bushra bubuh. Oh ya. Tengoklah betul-betul. Cuba tengok betul-betul apa yang dia akan buat. Kalau kita start daripada bawah, low, high, higher low, Higher low, higher high. sini apa? Higher high. Sini apa? Itu ada SBR je. Kalau sini higher high, sini apa? Itu dia punya higher low. Higher low, sini apa? Higher high. Higher high. Bila mana dia buat higher high, dia akan buat apa seterusnya? Higher low. Higher low. Sekarang ni katakanlah sini dah tutup. Katakanlah contoh, boleh? Ya. Okey, katakanlah dia dah tutup. SBR ni sepatutnya warna hitam. Warna merah. Ni sama ada tak update marking ataupun salah buat marking. Dua je. Baik. Jadi sekarang ni bila mana dia dah close, dia jadi gini, dan kedudukan yang ni tadi dah dibatalkan, jadi wave tu jadi straight balik lah. Kalau tak, dia parking sini, turun sini, naik sini, sepatutnya, kan? Ya. Tapi bila mana dia dah membatalkan kedudukan RBS di sini, jadinya sekarang ni, kalaulah kata dia jumpa SBR ni, kemudian dia lipat turun lagi ke bawah, agak-agak apa yang berlaku sekarang? Low jadi lower high je. Dia akan jadi perubahan trend lah, betul tak? Ya. Dia jadi perubahan trend. Baik. Jadi dekat sini kita bubuh belah bawah ni. Boleh tak? Boleh je. Baik. So dekat sini akan jadi high. Dekat bawah ni akan jadi low. Okey, dan seterusnya sini akan jadi Lower high. lower high. Tapi belum confirm lagi lah sebab candle hari ni belum tutup. Okey. Baik. Sekarang ni kalaulah kata kita nak kata akan berlakunya lower low. Okey. Kita kena pastikan kedudukan lower low tu tadi lebih rendah daripada kedudukan support yang saya sedang buat marking sekarang ni. Okey. Okey.
Jadi sekarang ni lebih rendah tu, letaklah sini ke tak kisahlah mana-mana. Okey. Sini dia punya lower low dia. Baik, berbalik kepada soalan Abang Mat, macam mana nak entry? Sekarang ni Abang Mat nak entry jenis apa? Intra je. Intra. Kalau nak entry jenis intra, payah pula. Okey. Kalau nak entry jenis intra, trend ini trend apa? Downtrend. Downtrend. Short wave dalam downtrend, wave yang warna merah ke warna yang biru? Trend yang wave yang pendek dalam downtrend, warna merah ke warna biru? Warna biru je. Warna biru. Jadi Abang Mat akan ambil daripada high ke low atau low ke high? Mana satu? Low ke lower high? Mana satu untuk intra? Untuk intra, Abang Mat nak ambil wave yang mana? Merah ke biru? Oh, tak faham juga. Intra ni sebagai contoh, abang hold position dalam tempoh 24 jam. Contoh. Ya je. Tapi kita ni tak perlulah nak stick on sangat dengan 24 hours punya masa definition intra bagai. Tak payahlah nak skema sangat, ikut by the book sangat. Tak perlulah. Ya. Kan? Kadang-kadang dia lajak juga jadi 2 hari, kadang-kadang lajak jadi 3 hari. Contoh, kan? Entry hari Selasa, hari Khamis baru profit. Contoh, kan? So definition of intra tu juga untuk retailer macam kita ni, dia dah jadi macam-macam. Janganlah fix on dengan 24 hours tu sangat. Jadi kalau kata target untuk intra dalam terms yang term of hours or term of the trading days tu dalam keadaan yang kuantiti yang rendah, ambil short wave berdasarkan kepada trend yang boleh tengok tu tadi. Boleh? Boleh je. Makna kata sekarang ni pergerakan daripada low ke lower high dekat je ni, tak jauh. Lebih kurang dalam 80 pip je. Boleh? Boleh je. Jadi 80 pips ni kalau kata untuk sehari pergerakan GJ ni, boleh pergilah dia. Dia tak sampai pun dekat SBR daily ni, tapi dekat sini ada SBR tapi tak kena. Kita tengok dekat H1. Okey. Dekat H1 ini SBR daily, tapi dekat bawah ni ada 2 SBR H1, nampak kat sini? Nampak je. Okey. Boleh lah kalau kata nak cuba masuk buy, ambil sampai atas ni. Intra lah tu. Berapa jam? Contoh, daripada hari Jumaat hari tu bertemu kat sini, ada lebih kurang dalam 16-17 jam lebih kurang dalam market. Kalau in term of hari, dia akan jadi 2 hari lah. Tapi kalau in term of jam, sebenarnya abang hold position dalam tempoh 15 ke 17 jam lah macam tu. Boleh? Boleh. So itu dia. Kita kena define dulu. Abang nak style position yang macam mana? Tentukan yang tu dulu. Boleh? Boleh. Then baru baca wave, tengok apa benda semua. Pada saya it is better untuk baca dulu setiap time frame macam mana semua. Selesai daripada tu, then make a decision untuk entry jenis apa yang abang nak masuk. Itu yang paling cantik. Boleh? Boleh. Okey, baik. Ada soalan lagi? Yang lain-lain? Busra hilang dah. Tak ada yo. Tak ada. Azam? Tak ada yo. Fani? Ya, tak tahu. Baik. So kalau tak ada soalan, saya tamatkan webinar di sini sahaja. Sekejap Azam dengan Fani, nanti kalau kata ada hantar template ke apa ke, nanti saya akan buat webinar secara private untuk korang, insya-Allah. Azim pula, kalau kata nak hantar analisis based on pair yang awak trade, silakan, tak ada masalah, saya alu-alukan. Abang Mat pula, saya tunggu balik Selangor dulu, rehat cukup-cukup, dah simpan memori, good memory, bahagia-bahagia punya memori tu setelah berjumpa dengan keluarga. Then baru kita sambung balik kita punya session pembelajaran. Boleh? Masih. Baik.
sama-sama. Kalau Fani, saya nasihatkan yang paling baik sekali, terus terang saya kata, bila mana awak nak belajar, it is better untuk awak pergilah ke rumah Pak Long awak, ataupun ajaklah Pak Long ada sekali sama-sama. Bukan masalah internet ke, masalah tempat ke apa ke, tidak. Tapi Fani punya style, Fani memerlukan kawan untuk belajar sama-sama. Fani punya style kena macam tu. Fani tak boleh sorang-sorang je, tak boleh. Dia jadi stuck. Dia tak boleh nak pergi mana. Fani kena ada Pak Long juga kalau kata macam ni punya gaya. Boleh Fani? Baik-baik, boleh. Jangan marah saya pula. Saya bagi Adalah, pandangan. betul itu je. Betul. Okey, baik. So kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan webinar di sini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Rabu. Saya harap kita dapat uniformkan kita punya batch pemahaman untuk batch ini, supaya kita boleh teruskan pembelajaran kepada step yang seterusnya, iaitu macam mana kita nak tentukan bahawa pembatalan dua teori, macam mana kita nak tentukan bahawa kedudukan poin yang kuat dan sebagainya. Tak ada cara lain dan tak ada kaedah yang lain melainkan kena buat. Practically kena melukis, practically kena buat analisis, kena buat. Dan suka untuk saya tegaskan di sini, actually kelas ni dia tak berakhir pada bulan berapa ni? Bulan 10 gitu saja, tak. Jangan salah faham. Okey. Kan korang faham 27 hari bulan, hari Rabu minggu ni last class, lepas tu tak ada kelas dah. Dah. Korang hantar assignment, kita akan buat webinar. Jangan risau. Tapi masalahnya, kebiasaannya, bila satu batch tu dah habis, dah habis dah lah. Saya pun tak berapa nak faham juga. Adakah diorang belajar ni sebab macam mana cakap sebab nak belajar je, tapi tak trade pun? Saya pun tak berapa nak faham. Ke semuanya dah expert, dah boleh buat analisis sendiri ke apa ke? Saya pun tak faham. Sebab tak ada seorang pun lepas pada kelas hantar pula template untuk kita buat analisis sama-sama ke apa ke, tak ada. Jadi pelik jugalah. Okay. Baik, so insyaAllah kita jumpa hari Rabu. Teruskan usaha yang baik daripada tuan-tuan semua. Saya harap kita boleh teruskan kepada batch kepada silibus yang terusnya pada hari Rabu nanti insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bercuti kepada masih lagi yang bercuti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.